Mewakili Sinode GKY, saya mengucapkan selamat Paskah untuk jemaat GKY Karawaci. 我代表过一堂的聚会向你们问安，还有复活节快乐。 Kiranya sungguh anugerah dari Tuhan yang hidup itu menuntun kehidupan kita pribadi lepas pribadi dan juga komunitas gereja GKY Karawaci. 但也复活的主带领我们整个的聚会，也带领我们每一个人。 Tema hari ini adalah mencari Dia yang hidup. 今天早上的题目就是说寻找活着的人。 Dan teks Alkitab terambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 hingga yang 路 ke-12. 加福音第24章1到12节的经文。 Dalam bahasa Indonesia saya akan membacakan teks ini yang adalah terjemahan baru edisi kedua yang baru saja muncul 2 bulan yang lalu. 那么英语文圣经是第二本出版的日常的语。 Lukas 24, 1 sampai 12. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur itu, mereka menceritakan semuanya itu pada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun, bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu berlari ke kubur itu. Ketika menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. 七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料，来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见主耶稣的身体。正在猜疑之间，忽然有2个人站在旁边，衣服放光，妇女们惊怕，将脸伏地。那2个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们说，人子必须交在罪人手里，钉在十字架上，第3日复活。”他们就想起耶稣的话来，便从坟墓那里回去，把这一切的事告诉11个使徒和其余的人。那告诉使徒的就是莫大拉的玛利亚和亚拿并雅各的母亲玛利亚。还有与他们在一处的妇女，他们这些话使徒以为是胡言，就不相信。彼得起来跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处，就回去了，心里细奇所成的事。 Sampai sedemikian jauh pembacaan firman yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan 我 setiap 们读 hari. 圣经到这里，那些听神的话、遵行主的话的人是有福了。 Ada 50 alasan. 有50 alasan mengapa Yesus bangkit. 有50个原因，也就是说，为什么主耶稣复活呢？ Setelah saya merenungkan tentang 50 alasan itu ketika saya membaca buku ini. Buku yang berjudul Bangkit, 50 alasan mengapa kebangkitan itu mengubah segala sesuatu. 我就看到这本书，它的名字叫做《复活》，也就是说，复活改变一切的50个原因。 Jadi buku ini mengajak untuk merenungkan peristiwa kebangkitan itu dari antara orang mati dengan melihat dari berbagai perspektif. Bukan 1, bukan 5, bukan 10, tetapi 50. 他们这些书就是讲到耶稣基督从死里复活的原因，不是1个、5个、10个，乃是50个原因。 Saudara, saya jujur jarang sekali mungkin merenungkan peristiwa kebangkitan itu dari perspektif 50 alasan kenapa Yesus bangkit. 我们相信，我们很少去想到
那个从各种的看法，就想到主耶稣50个原因主耶稣的复活。 Saudara, kebenaran tentang kebangkitan Yesus merupakan salah satu kebenaran sentral di dalam iman Kristen. 那么主耶稣的复活是在我们基督教当中的一个重心。 Maka tidak heran kalau ada orang berkata bahwa jatuh bangunnya iman Kristen berkaitan erat dengan fakta historis kebangkitan Yesus. 也就是说不怪的，也就是说我们基督徒的信心能够起能够落，是在乎我们就是在乎主耶稣基督的复活。 Saudara, jikalau tulang-tulang Yesus ditemukan satu waktu di satu tempat, maka hal itu pasti akan menghancurkan kekristenan. 如果在坟墓里面我们发现主耶稣的骨头，那他将摧毁基督教。 Maka tidak heran Paulus itu pernah berkata begini, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. 难怪保罗这么说：如果基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。 Saudara, Paulus itu berkhotbah kemana-mana memberitakan tentang Kristus. 保罗在到处传讲主耶稣基督。 Kalau Yesus nggak bangkit, dia mengatakan semua khotbahnya itu nggak ada gunanya. 如果主耶稣没有复活的话，一切都是枉然的。 Saudara, kalau Kristus tidak bangkit, berarti khotbah-khotbah yang disampaikan di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang itu semua sia-sia. 那如果主耶稣没有复活的话，他所讲的到从过去几十年的时间都是枉然的。 Dan bukan hanya itu, iman kita pun sia-sia. 那我们的信心也是枉然的。 Saudara, ada orang berkata bahwa Injil tanpa kebangkitan itu bukan Injil tanpa pasal penutup, bab penutup, tetapi itu bukan Injil sama sekali. 有人说这个福音，如果福音没有不是只是最后的一章的福音的话，那根本就不是福音。 Saudara, Injil tanpa kebangkitan itu bukan Injil sama sekali. 福音没有复活，那就不是福音。 Saudara, maka tanpa kebangkitan, kekristenan itu cuma sebagai salah satu pendekatan usaha manusia untuk mendekati Allah. 那么如果没有复活的时候，就是说我们这些信仰，就是在乎我们亲近神而已。 Saudara, kalau kekristenan tanpa kebangkitan itu seperti kekristenan yang kosong karena di dalamnya tidak ada kuasa yang mengubah dan di dalamnya tidak ada pengharapan. 也就是说，我们内心是空的，没有生命，没有改变。 Saudara, kalau kekristenan tanpa kebangkitan itu cuma seperti cangkang, seperti kulit luar yang isinya kosong. 也就是说，我们如果耶稣基督没有复活的，我们好像在外表上、外皮上，里面是空的。 Saudara, kalau dari buku tadi itu ada banyak hal yang kita bisa renungkan tentang kebangkitan. 如果我们刚才所讲的那个关于50个原因， Tentu kita tidak ada waktu untuk semua itu. 那今天我们没有时间讲这么多的道理。 Dan hari ini saya hanya ingin mengajak saudara merenungkan dari perikop kita. 那么今天早上我们单讲到集中在今天我们所要讲的题目。 Saudara, catatan kebangkitan Yesus di Injil Lukas itu punya paralelnya, kesamaannya dengan catatan di Injil-Injil yang lain, Matius, Markus, Yohanes. 那么这些福音书就是说记载有相同的地方，就是在马太、马可、约翰， Tetapi juga ada perbedaannya. 但是也有不同的地方。 Dan perbedaan itu menunjukkan kekhususan, kekhasan, keunikan dari Injil Lukas. 那么这是不同的地方，就是我们讲到路加福音所读的圣经是特别的。 Dan salah satu perbedaan adalah ketika Lukas itu mencatat perkataan dari malaikat yang tidak dicatat di Injil yang lain. 那么路加福音所讲的天使的话，跟其他的福音是没有讲。 Di ayat yang ke-5b sampai 7, malaikat itu berkata begini, mengapa kamu mencari dia yang hidup dari antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. 第5节下半节，那2个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎么样告诉你们说，人子必须交在罪人手里？” Saudara, apa yang kita bisa pelajari tentang kebangkitan Kristus dari perkataan ini? 我们从这圣经当中，我们可以学习什么呢？ Yang pertama, 第一， saudara, kebangkitan Kristus itu membuktikan kemenangannya atas kuasa kematian. 耶稣基督的复活证明他战胜了死亡的权势。 Saudara, perikop yang tadi kita baca menceritakan para wanita yang datang ke kubur Yesus. 刚才我们所读到的那一段圣经，也就是说，他们一大早妇女们
Mereka 到坟墓面 mereka 前， membawa rempah-rempah untuk membalsemi tubuh Yesus yang Aman. sudah meninggal itu. 他们这些妇女们带着香料来到耶稣的坟墓前来， Dan- 他的目的也就是要防护耶稣的身体。 Dan mereka datang dalam keadaan berduka, bersedih karena peristiwa penyaliban Yesus di hari Jumat. 当拜五的时候，他们在那里被钉，主耶稣被钉在十字架上，他们以后肯定是很悲伤、很哀悼的。 Saudara, maka mereka tidak datang dengan satu pengharapan, wah akan terjadi mujizat dan mujizat ini akan mengubah hidup kami ini. 他们来到坟墓前，没有相信会有什么改变的，会有什么神迹奇事发现的。 Saudara, artinya mereka sama sekali tidak mengharapkan akan bertemu dengan Yesus yang bangkit. 他们就是说没有，他们不盼望能够见到复活的主。 Tetapi ada kejutan yang mereka alami kan. 当他们惊奇的时候，惊 Saudara, 讶， mereka menemukan apa yang mereka tidak harapkan dan mereka tidak menemukan apa yang mereka harapkan. 也就是说，他们没有发现他们所盼望的、所期望的。 Saudara, batu besar yang menutupi kubur itu sudah terguling dan tubuh jenazah Yesus tidak ada di sana. 那个坟墓的这个石头已经滚开了，可是可以看到没有耶稣的身体。 Mereka kebingungan, mereka tidak tahu harus berbuat apa. 他们非常的困惑，他们不知道应该怎么做呢？ Saudara, nggak menutup kemungkinan mereka berpikir tubuh Yesus itu dicuri. 他们可能说主耶稣的尸体被人家偷了， Lalu mereka bertemu dengan dua malaikat ini. 他们就看到这个两个天使， Dan malaikat ini bertanya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? 所以这些两个天使就问他们说：“你们为什么在死人中找活人呢？” Saudara, mencari Yesus yang hidup itu bukan ada di pikiran dari para wanita itu ketika datang ke kubur. 当耶稣基督复活，也并不是说这些妇女们所想象中的。 Dan dua malaikat ini kemudian memberitahukan kepada para wanita itu bahwa ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. 这些两个天使就告诉这些妇人们说，他不在这里，他已经复活了。 Saudara, perlu ada penyampaian, penjelasan dari malaikat ini. 他们有这个解释， Sebab kalau tidak, mereka hanya menemukan, oh kuburnya kosong nih. 所以如果不错的话，就是他发现的这个坟墓是空的。 Dan kubur kosong nggak membuktikan Yesus bangkit. 那么空的坟墓不是证明耶稣复活， Kubur kosong cuma membuktikan tubuhnya udah nggak ada di sana. 这个空的坟墓就证明他的尸体、他的身体不在那里， Bisa aja tubuhnya dicuri. 可能被人家偷走了。 Maka perlu ada penjelasan dari malaikat ini. 所以天使要有很清楚的解释告诉他们。 Maka penjelasan dari malaikat ketika berkata ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, itu menunjukkan bahwa tubuh Yesus nggak ada kenapa? Karena bangkit. 为什么他们就像这个天使就向他们解释说，为什么耶稣的身体不在了？因为他已经活了。 Maka saudara, kita melihat kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa kematian tidak berkuasa atasnya. 耶稣基督的复活，也就是说，这个死亡不能够操纵他。 Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-24 ada tertulis seperti ini. Namun Allah membangkitkan dia setelah melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. 在使徒行传第2章24节告诉我们，上帝却将死的痛苦结束了，叫他复活，因为他原不能够被死拘禁。 Sudah tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. 他不可能在死亡的面前，他被拘禁，被死亡拘禁。 Alkitab terjemahan bahasa Inggris lebih tepat menerjemahkan tidak mungkin kematian bisa menahan dia. 也就是说，死亡不能够束缚他，或者是抓住他的意思。 Ada satu orang menceritakan tentang istrinya yang hamil mengandung 2 anak kembar. 有人告诉他的妻子怀孕并生了双胞胎。 Saudara, ketika menjelang kelahirannya, sudah dekat-dekat kelahirannya, dokter yang menangani istrinya ini akan pergi liburan. 当他接近怀孕末期的时候，这个医生休假1个礼拜。 Dan dokter ini menghibur wanita ini atau istri ini. 那么这个医生就安慰这个太太， Mengatakan jangan khawatir. 你放心， Tampaknya 2 anak kembar ini tidak akan lahir sebelum saya pulang. 那我放假回来之前，我相信这个双胞胎不会出生的。 2 hari sebelum dokter pulang, 在 anak kembarnya lahir. 在这个医生还没回来的前2天，这个孩子出来了。 Sudah tidak mungkin sang istri itu menahan untuk 2 anak kembar itu tidak keluar, tidak lahir dari rahimnya. 这个太太没有办法阻止这2个双胞胎出生。 Sudah, inilah yang dikatakan Petrus. 这就是使徒彼得所讲的。 Kematian gak akan bisa menahan Yesus untuk bangkit. 耶稣
耶稣基督不会被死亡所拒尽。 Saudara, kebangkitan Yesus menunjukkan kuasanya, kemenangannya atas maut, atas kematian itu. 耶稣基督的复活就是表明他胜过一切。 Bahkan yang lebih unik lagi, Roma 6 ayat 9 berkata begini, sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. 耶稣复活的独特性就是记载在罗马第6章第9节，因为知道基督既然从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。 Saudara, ini yang membedakan kebangkitan Yesus dengan misalnya kebangkitan Lazarus. 这就是耶稣基督的复活跟耶稣叫拉撒路复活不一样。 Lazarus pernah dibangkitkan tapi kemudian mati lagi. 那么拉撒路曾经复活，可是他会再死了。 Yesus dibangkitkan dan kemudian tidak mati lagi. 耶稣基督复活就不再死了， Karena dia hidup untuk selama-lamanya. 因为他是永远的活着。 Saudara, dengan kata lain, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hidup untuk selama-lamanya. 那么耶稣基督复活是永远复活的。 Yesus yang datang dan hidup 2000 tahun yang lalu adalah Yesus yang masih hidup. 2000年以前来到世上生活的耶稣，也就是说现在还活着的耶稣。 Maka saudara, persekutuan kita dengan Tuhan adalah persekutuan dengan Tuhan yang hidup itu. 我们以永生的上帝相交，是永远的活着的神。 Kalau Yesus tidak bangkit, saudara, kita cuma bisa mengenang dia sebagai seorang yang hebat, seorang pahlawan iman, seorang tokoh yang agung. Kita cuma bisa mengenangnya. 如果耶稣没有复活的话，那么我们只能够把耶稣当作是英雄，这是伟大的宗教人物而已。 Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak akan bisa berharap dia menjadi juru selamat atau penolong yang powerful. 如果耶稣不复活的话，他不是一位大能的救主或者帮助者。 Bangkitan Yesus berarti Tuhanku dan penebusku hidup. 那么耶稣基督的复活意味着我的主和我的救赎主活着。 Dan seharusnya ada perbedaan yang amat besar antara mempunyai Tuhan atau penebus yang hidup dan mempunyai Tuhan atau penebus yang mati. 应该有很大的区别，也就是我们拥有上帝，或者是活着的救赎主和上帝，或者是死去的救赎主。 Sudah satu kali ada seorang pendeta yang sangat bersedih karena masalah yang begitu banyak yang dihadapi. 有一位牧师，他很多的问题要面对的。 Dan dia tinggal di rumah dan kesedihan melanda dirinya. 那么他一个人独自在家里，在那里伤心悲伤。 Lalu kemudian istrinya hari itu memakai baju hitam 那个时候，他的太太穿黑色的衣服， dan berjalan di depan suaminya ini. 一直走在她丈夫的面前。 Lalu sang suami bertanya, kenapa kamu pakai baju hitam hari ini? 那么这个她的丈夫就问太太：“你为什么穿黑色的衣服 Dan istrinya berkata, saya sedang berduka. ？”她说：“我正在有丧事。 Kenapa berduka? Siapa yang mati? 哦，有人死吗？为什么有丧事呢？ Istri berkata, saya berduka karena Tuhan kita mati. 这个太太就说：“我伤心，我有丧事，因为我的上帝死了。” Dia menegur suaminya melalui cara itu. 他责备他的太太用这样的方法。 Kamu seorang pendeta, 你是一位牧师， menghadapi masalah yang berat ini seperti orang yang gak ada pengharapan. 你面对很大的困难，好像没有希望一样。 Berarti Tuhan kita mati. 那表明我的上帝是死了。 Dan saya berduka untuk itu. 我为着这个事情哀悼。 Sudah sesungguhnya ada perbedaan antara mempunyai Tuhan yang hidup dengan Tuhan yang mati. 死的上帝，那是活的上帝是完全的有区别的。 Sudah di dalam Alkitab itu tercatat ketika Yesus itu digambarkan sebagai hidup selama-lamanya, hidup senantiasa. Dikatakan apa? Ibrani 7:25 mengatakan yang hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi kita. 他是成为我们的中保，他是永远活着的。 Saudara, menjadi pengantara itu juga bisa punya arti berdoa untuk kita. 成为我们的中保，也就是表明他为我们祷告。 Saudara, ingat Yesus pernah berdoa untuk murid-muridnya. 我们知道耶稣曾经为门徒们祷告， Salah satu yang dia doakan Simon Petrus. 其中之一就是说，耶稣为彼得祷告。 Yesus tahu Simon Petrus akan menyangkali dia. 主耶稣知道西门要否认他， Dan Yesus berkata begini, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. 他说：“主耶稣说，西门，西门，撒旦想要得走你们，好晒你们，像晒麦子一样。但我已经为你祷告，叫你不至于失了信心。”
Saudara, saya punya keyakinan Yesus yang sama berdoa untuk setiap kita para pengikut supaya iman kita tidak gugur. 我们相信主耶稣今天也为我们祷告，叫我们的信心不失落。 Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah masih melakukan untuk kita apa yang dia lakukan untuk Simon Petrus. 坐在神右边的耶稣仍然为我们做事，就像主为西门彼得所做的。 Yesus berdoa supaya iman dari Petrus tidak gugur. 耶稣祷告，叫我们的信心不至于失落。 Yesus berdoa supaya kita ini bertekun terus sampai akhir. 耶稣为我们祷告，一直保持到最后。 Saudara, kalau kuasa maut itu bisa dikalahkan, kuasa apa lagi sih yang tidak bisa dikalahkan? 如果死亡的权势他已经胜过了，那么有什么权势他不能够打破呢？ Kuasa maut, kuasa kemenangan atas kuasa maut menunjukkan yang tidak mungkin jadi mungkin. Mana mungkin orang mati bangkit, tetapi ternyata mungkin. 复活的能力表明不可能的成为可能，死人哪里能够复活呢？但显然这是可能的。 Maka kita bersyukur, saudara, kenapa? Karena kita punya Tuhan yang kuasa kebangkitannya itu sangat luar biasa besar dan itu bisa kita andalkan. 所以我们感谢主，我们上帝，我们的主为我们复活，这是我们能够所依靠他的。 Maka Paulus pernah menulis di Efesus 1, berdoa untuk jemaat Efesus supaya apa? Supaya kalian mengerti betapa hebat dan betapa besar kuasa kebangkitan ini. 所以保罗在以弗所书第1章那里告诉我们，我们知道我们这些信的人所献的能力是何等的浩大。 Yang kedua, 第二， saudara, kebangkitan Kristus itu membuktikan perkataannya benar dan dapat dipercaya. 耶稣基督的复活证明他的话是真实的，可以相信的。 Saudara, perhatikan apa yang dikatakan malaikat ini kepada para wanita itu. 我们要注意天使对妇女们所说的话。 Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. 当纪念他还在加利利的时候，怎么样告诉你们？ Saudara, dua malaikat menantang para wanita ini itu apa? Ingat apa yang Yesus pernah sampaikan. 这两位天使挑战他们，要记住耶稣亲口说的话。 Saudara, Yesus pernah sampaikan tentang kematiannya, tetapi juga tentang kebangkitannya. 耶稣一直常常重复的告诉我们关于他的死，也关于他的复活。 Saudara, Yesus sudah pernah sampaikan itu sebelumnya. 那么之前耶稣就常常告诉他们。 Bahkan di Injil Lukas kalau sudah melihat itu di pasal yang ke-9 dan pasal yang ke-18, tercatat di sana, Yesus sudah beritahu, aku akan mati, aku akan bangkit juga. 所以主耶稣在路加福音第9章告诉我们，耶稣多次的教导他们，告诉他们关于他的死和他的复活。 Ternyata para wanita dan para murid nggak ingat. 可是他们这些人不记得。 Maka perkataan dari malaikat ini menegur mereka. 那么这些天使所讲的话就责备他们。 Selama ini sudah beberapa waktu kalian bersama Yesus mendengar ajarannya dan mendengar dia berkata apa? Aku akan mati dan aku akan bangkit. 这几年来，你们一直听主耶稣的教导，就是常常讲到关于他的死与他的复活。 Tetapi sangat mengherankan sudah beberapa kali mendengar itu mereka tetap tidak mengharapkan kebangkitan itu benar-benar terjadi. 可是很奇怪的，他们常常这么听耶稣所讲的道，可是他们没有想到这个复活真的会发生， Berarti mereka tidak peduli apa yang Yesus ajarkan. 所以他们不管主耶稣所讲的话， Mereka tidak ingat apa yang Yesus ajarkan. 他们不记得主耶稣所教导的， Mereka mungkin tidak mengerti tapi juga tidak mau tanya. 他们可能不懂的，可是他们也不要问。 Jadi ajaran Yesus cuma lewat begitu aja. 那么主耶稣的教导就是这样子的过去。 Tapi disinilah saudara kita melihat satu kebenaran bahwa kebangkitan Yesus harusnya dipercaya berdasarkan apa? Perkataan Yesus sendiri. 其实耶稣基督的复活，根据耶稣自己的话来相信。 Bahkan Yesus pernah berkata satu kalimat yang lebih tajam seperti ini tercatat di Yohanes 10, 17 dan 18. Aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. 主耶稣在约翰福音第10章17到18节告诉我们：因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。 Sudah luar biasa ada orang bisa memprediksikan kematian dan kebangkitannya sekaligus. 我们可以知道，有的人讲到耶稣基督的死，耶稣基督的复活。 Saudara, jikalau kebangkitan tidak terjadi, 如果耶稣基督的复活没有发生的话，
berarti Yesus pembohong. 那么耶稣是一个骗人。 Dan kalau dia pembohong, 如果他是一个骗人的话， mengapa kita harus percaya pada dia? 那为什么我们要相信他呢？ Saudara, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita sebagai pengikut-pengikutnya tidak punya alasan untuk mempercayai dia. 那如果主耶稣没有基督的话，那我们没有理由要跟随他。 Kita tidak punya alasan mempercayai segala sesuatu yang lain yang dia katakan. 我们就不可能相信主耶稣所讲的话。 Artinya saudara, kebenaran tentang kekristenan bangun jatuhnya berdasarkan kebenaran truthfulness dari pendirinya itu Yesus. 那我们基督徒信心的起落，就是在乎我们的耶稣基督。 Kalau Yesus tidak bisa dipercaya untuk kebangkitan, kita nggak bisa percaya untuk hal yang lain. 那如果耶稣基督的复活，我们不相信耶稣基督的复活，那我们不相信其他的。 Saudara, kalau perhatikan cerita kita tadi, kita melihat para wanita, para rasul itu kebingungan, berduka, bersedih. Kenapa? Nggak ingat nih perkataan Yesus. 所以我们看到他们这些门徒们跟这些妇女们，他们就在那里很伤心，因为他们不记得主耶稣所讲的话，不相信。 Maka kegagalan untuk mengingat perkataan dan janji Yesus itulah yang sering membawa pada kebingungan dan keputusasaan. 不记得耶稣所讲的话和应许，会导致绝望。 Setelah diingatkan kemudian dikatakan di ayat yang ke-8, baru para wanita ini ingat. 那当妇女们记住耶稣的话的时候， Dan setelah mereka ingat, baru mereka mulai bisa memahami apa artinya kubur kosong itu. 那他们才明白什么叫做空的坟墓。 Setelah mereka ingat, baru kemudian mereka memutuskan apa? Oh ya, kalau begitu kita harus saksikan, beritahu kepada murid yang lain. 他们开始明白，他说我们把这个消息传给其他的门徒。 Saudara, kita tidak berada dalam posisi atau keadaan yang sama dengan para wanita itu. 我们可能不能够在跟妇女们的这个位置一样。 Tetapi saya percaya kita pernah berada dalam masa-masa yang tampaknya memang sulit sekali untuk memahami apa yang terjadi. Kita bingung, kita putus asa, kita berduka, kita nggak ngerti kenapa ini terjadi. 我们可能会遇到似乎很难理解在生活中所发生的一切事情。 Setelah kita bisa seperti para wanita yang tampaknya kebingungan, kedukaan menguasai, sampai-sampai mengalahkan ingatan kita pada firman yang pernah disampaikan Tuhan. 我们就会像那些妇女们一样，当看起来令人困惑的情况来管制我们的时候， Saudara, jujur, dalam keadaan yang sulit, seringkali kita sulit mengingat dan sulit percaya perkataan atau firman Tuhan. 多少时候我们真的很坦白的说，当我们在困难的时候，我们很难去记得主耶稣所讲的话。 Bahkan kita bisa berkesimpulan, oh kehendak Tuhan atau rencana Tuhan itu salah dalam hidupku. 也就是我们可以说，这个上帝的计划、上帝的意思，在我们的生命生活当中是错误的。 Saudara, di dalam keterpurukan, di dalam keputusasaan, kita bisa gagal mengingat ada berita pengharapan yang pernah disampaikan kepada kita. 在我们非常失望的时候，我们忘记了有一个盼望。 Maka di dalam masa-masa seperti itu, ingat peristiwa kebangkitan ini. 所以在那个情况当中，我们就要记得主耶稣的复活。 Jikalau Yesus bisa menggenapi apa yang dia katakan atau janjikan mengenai kebangkitan itu, kita bisa yakin bahwa dia akan menggenapi semua janjinya, semua firman-Nya bagi kita. 主耶稣若是已经成全了主耶稣复活的应许，那一切的应许他会为我们成全。 Jikalau dia bangkit, kita bisa trust, percaya semua apa yang dia katakan. 如果我们相信他的复活，那么一切上帝所的应许，我们都会成就。 Ingatlah kebangkitan pada saat saudara merasa bahwa Tuhan gak menyertai saya lagi. 我们也知道，当上帝不与我们同在的时候，要记得主耶稣的复活。 Karena Yesus pernah berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. 因为主耶稣告诉我们，我与你们同在，直到世界的末了。 Ingatlah kebangkitan pada saat engkau dan saya merasa Tuhan gak peduli saya lagi. Tuhan tidak mempedulikan kebutuhan saya untuk makanan dan pakaian. Dan Tuhan minta untuk saya cari dahulu kerajaannya. 那当我们在困难的时候，当我们在痛苦的时候，我们要记得主耶稣的话。 Kita harus ingat Yesus pernah berkata, jangan khawatir. 主耶稣，我们要记得主耶稣说：“你不要忧虑， Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan. 你们要先求他的国和他的义，一切东西都会赐给我们的。” Masih banyak contoh lain yang saya bisa berikan. 很多的例子。 Tapi intinya adalah sesuatu pengharapan dan keyakinan kita itu didasarkan pada kebenaran firman.
也就是说，我们的相信，我们的信仰，就是在乎我们的信心。 Tepatlah apa yang Paulus sendiri pernah katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. 所以，正如保罗所说的，可见信道是从听道来的，听道是从基督话来的。 Peristiwa kebangkitan membawa kita mengingat, tahu kebenaran ini. Dia bisa disandari perkataannya. Janjinya benar dan bisa dipercaya. 因着耶稣基督的复活，叫我们相信他的话是可证实的、可信任的。 Saudara, kita hari ini cuma merenungkan 2 hal ini dari Lukas 24. 我们今天当然默想路加福音24章这2件事情。 Kalau penulis buku tadi mengajak untuk melihat 50 bagian firman Tuhan. 那么刚才的作者写了50个原因， Kita cuma lihat 1 hari ini. 我们就谈到一个。 Tetapi bersyukurlah kita punya Tuhan yang hidup. 感谢上帝，我们已经有复活的主。 Setiap kali hari Paskah tiba, saya bangun dan selalu ingat lagu yang tadi dinyanyikan oleh paduan suara. Because he lived, karena dia hidup. 当我每次这个复活节的时候，每次一清早起来，我们就想到这个因他活着。刚才诗班所唱的那个诗。 Because he lives, I can face tomorrow. 因 Karena 他 dia 活 hidup, 着， aku bisa menghadapi hari esok. 因他活着，我就能够面对明天。 Because he lives, all fear is gone. 因他活着， Karena dia hidup, semua Betul. ketakutan hilang. 不再惧怕， Karena aku tahu dia memegang hari esok. 因为我知道他掌握明天。 Dan hidup itu layak dihidupi karena apa? Karena because he lives. 生命充满了希望，只有因他活着。 Mari kita bangkit berdiri nyanyikan lagu refren ini. 我们唱这一首歌，请站起来。 Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris 2 kali, kemudian kalau ada yang ingat bahasa Mandarin juga boleh. Bahasa Inggrisnya rasanya. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Sekali lagi. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Sekali lagi. And life is worth living. Is worth the living just because he lives. Kita berdoa. 我们祷告。 Karena Engkau hidup, kami bisa menghadapi hari esok ya Tuhan. 主，我们感谢你，因着你复活，叫我们能够面对明天。 Karena Engkau hidup, kami bisa hidup tidak dalam ketakutan. 因为你复活，叫我们不再惧怕。 Karena kami tahu siapa yang memegang hari esok kami. 因为我们知道谁掌管明天。 Dan hidup kami layak untuk kami hidupi karena kami punya Tuhan yang hidup. 我们感谢主，让我们活在，因为我们的主是复活的主。 Hari ini kami hanya merenungkan dari Lukas 24. 今天我们就默想路加福音24章的圣经。 Kami dibawa kembali mengingat Tuhan Yesus yang hidup adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. 叫我们知道，我们的耶稣基督已经复活了，他胜过死亡的权势。 Kemenangannya atas maut membuktikan dia hidup. 因为他得胜死亡，证明他是复活的主。 Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. 我们感谢主，我们的上帝是复活的主， Dan Tuhan yang punya kuasa kebangkitan yang besar. 他有胜过死亡，他有复活的大能。 Kami diingatkan bahwa kebangkitanmu menunjukkan dengan jelas sekali perkataan Yesus benar
dan bisa dipercaya. 叫我们知道耶稣基督所说的话是真实的，是我们可以相信的。 Kami yakin tidak mungkin Yesus pernah menyampaikan firman yang untuk mencelakakan, untuk membohongi kami. 我们相信主耶稣的话，并不是叫欺骗我们，叫我们载祸。 Terima kasih ya Tuhan, kami bisa mengandalkan Engkau. 我们感谢主，我们能够依靠我们的主， Mengandalkan Engkau Tuhan yang hidup. 我们靠着那复活的主， Mengandalkan kuasa-Mu yang besar. 我们靠着神的全能大的能力， Mengandalkan firman-Mu yang bisa dipercaya. 我们靠着你的话是我们可信赖的。 Terima kasih karena Engkau hidup. 我们感谢主，因为是复活的主。 Biar renungan firman ini boleh menjadi berkat untuk kami. 但愿我们今天早上思想这个你的话，成为我们的祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, kami naikkan doa 我 kami. 们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。